dulu kau buat benda yang buruk pada orang tu. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabil Mustafa Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Summa ila Sayyidina Ali bin Abi Talib, Sayyidina Hasan bin Ali, Sayyidina Syekh Al-Hasan Al-Basri, Sayyidina Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, Sayyidina Syekh Al-Hasan Al-Shazili, Sayyidina Syekh Muhammad Al-Hashimi, Sayyidina Syekh Abdul Qadir Isa, Sayyidina Syekh Sa'ad Al-Murad, Sayyidina Syekh Muhammad Zaki Al-Ibrahim, Sayyidina Syekh Salih Farfur, Sayyidina Syekh Abdul Qadir bin Ahmad Al-Saqaf, Sayyidina Syekh Muhammad bin Alawi Al-Maliki, Sayyidina Syekh Masruddin Naqsyabandi, Sayyidina Syekh Mana'im Al-Jalal Al-Ashrafi, wa Sayyidina wa Maulana Rabbina wa walidina Syekh Yusuf bin Aidha Al-Baqir Al-Hasani, kulli muslimin wa muslimat, khususan al-akhwan wa khatir fi tariq al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, ar-rahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, ar-rahmanir rahim, maliki yaumiddin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad tibbil qulubi wa dawaiha wa sihatil abdani wa shifaiha wa nuril absar wa dhiyaiha wa qutil arwah wa qizaiha wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani wa hdi qalbi bihaqqi sayyidina Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada tuan-tuan perempuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yang sudi meluangkan masa pada pagi ini untuk kita menyambung bacaan perkongsian kitab kita 40 hadis akhlak mulia yang disusun oleh Sidi Syekh Ahmad Fahmi Zamzam rahimahullahu taala. Kalau ikut jadual pagi ni kita bersama dengan Syekh Rahimuddin bahaskan kitab Burdah. Cuma Syekh ada hal emergency, maka ditangguhkan dulu kuliah Syekh Rahimuddin daurah Burdah hari ni. InsyaAllah sambung esok. Doakanlah semoga kelas daurah kita terhadap matan qasidah Burdah itu berjalan lancar sehingga khatam insya-Allah. Alhamdulillah. Jadi bagi mengisi masa kita pada pagi ini, saya sambung atas permintaan daripada Ustaz Fahmi juga, untuk kita isi masa dengan pengajian. Kita sambung kitab kita 40 hadis akhlak mulia yang disusun oleh Syekh Ahmad Fahmi Zamzam rahimahullahu taala. Sidi Syekh Fahmi baru saja wafat
hari bila hari apa hari tu. Jadi kita doakan moga Allah Taala merahmati beliau, dan kita doakan semoga Allah Taala letakkan beliau bersama dengan para solihin, para ulama dan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita mengaji kitab beliau, kita doa juga kepada Allah Taala moga apa yang kita kaji ni, yang kita baca ni, sampai pahalanya kepada beliau. Jasa beliau sangat besar. Jadi kehilangan beliau itu sangat dirasai. Subhanallah, kita kalau kehilangan ulama itu bukan macam hilang orang biasa kan. Kalau kita kehilangan ulama, kita sebenarnya sedang kehilangan petunjuk jalan untuk sampai kepada Allah. Mereka itu mendapat tunjuk ajar daripada guru mereka, yang mana guru mereka dapat tunjuk ajar daripada guru mereka sampailah kepada Rasulullah SAW. Jadi ulama ni adalah pewaris Nabi, menunjukkan jalan kepada Allah. Kalau kita kehilangan mereka, daripada mana kita nak belajar lagi untuk menuju kepada Allah. Jadi kehilangan mereka sangat besarlah dalam kehidupan kita. Semoga Allah Ta'ala memberkati beliau, dan semoga Allah Ta'ala mengeluarkan, menumbuhkan ramai lagi ilmuwan, ulama seperti beliau. Amin. Dan insya-Allah hari ini kita akan sambung hadis yang ke-30. Saya jawab salam pada yang telah memberi salam di bahagian komen dengan lafaz Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Ustazah Norizita, ada Puan Siti Hajar, kemudian ada Puan Nusyah. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum. Sini ada Puan Bazura, ada Puan Siti Ramuna, Puan Rosmawa. Masya-Allah, terima kasih luangkan masa. Jadi kita sambung kitab kita, hadis ke-30, muka surat 63. Jadi kitab ni ada 40 hadis. Yang mana 40 hadis ni disusun sebagai panduan untuk mengambil adab-adab penting yang perlu kita amalkan dalam seharian. Asasnya belajar akhlak itu adalah daripada percontohan. Sebab orang tak mampu kalau baca untuk ikut kan. Sebab buku tak mampu melakonkan akhlak tersebut. Jadi kita perlukan manusia yang melakukan, yang menunjukkan bagaimana cara melakukan. Kita selalu sebutkan orang kalau nak belajar sabar, dia tak boleh baca daripada buku. Dia boleh faham teori sabar, tapi dia baca pun dalam keadaan tak sabar-sabar nak habis kan. Jadi macam mana dia nak belajar sabar? Dia kena belajar sabar daripada orang yang telah memiliki kesabaran. Dengan yang demikian barulah dia dapat belajar sabar. Anak belajar sabar daripada ibunya di rumah itu lebih cepat berbanding belajar sabar di sekolah kan. Sekolah kerana cikgu pun mengajar cepat-cepat nak habis. Tak dapat gambaran tentang sabar. Kalau di rumah ibu begitu tekunlah sabar ni. Sabar buat kerja rumah, letih pun terus buat. Jadi akhirnya kita tahu pelajaran akhlak itu adalah pelajaran percontohan. Para ulama susun kitab berkaitan dengan akhlak itu untuk bagi tahu kepada kita tentang kepentingan akhlak, teori akhlak. Tapi kalau kita sebagai murid nak belajar akhlak, itu tak boleh kalau tidak ada guru yang kita belajar bagaimana melakukan. Jadi masya-Allah, Syekh Fahmi rahimahullah taala, beliau adalah orang yang membahaskan bab akhlak dan menunjukkan percontohan bagaimana berakhlak. Bagaimana berakhlak dengan tawaduknya, dengan sabarnya. Subhanallah. Subhanallah. Baik. Jadi kita sambung kepada hadis yang ke-30. Hadis yang ke-30 daripada Nabi SAW. Daripada Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau meriwayatkan bahawa Nabi SAW telah bersabda, "Man 'ada maridan aw zara akhan lahu fillahi nadahu munadin bi an tibta wa taba mamshaka wa tabawwa'ta minal jannati manzila." Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, telah bersabda Rasulullah SAW, barang siapa mengunjungi orang sakit atau menziarahi saudaranya yang seagama, maka memanggil akan dia oleh malaikat, baik engkau dan baik perjalanan engkau
dan sesungguhnya engkau telah menempati di dalam syurga satu tempat yang baik. Subhanallah, hadisnya istimewa. Nabi SAW bagi tahu di sini, siapa yang menziarahi orang sakit, itu satu, menziarahi orang sakit, atau menziarahi saudara seagamanya. Secara asasnya adalah ziarah lah. Temanya adalah ziarah. Sama ada ziarah orang sakit atau ziarah saudara seagamanya. Maka orang itu, orang yang berziarah tadi itu akan mendapat apa? Dia akan mendapat seruan daripada malaikat, doa daripada malaikat. Malaikat tersebut mengatakan, sesungguhnya engkau daripada kalangan orang yang baik, dan perjalananmu ini juga daripada perjalanan yang baik. Maksudnya perjalanan ziarah tu, kan? Maksudnya malaikat mengiktiraf orang yang berziarah kepada orang sakit dan berziarah kepada saudara seagamanya tu adalah daripada kalangan orang yang baik. Dan malaikat mengiktiraf bahawa perjalanan dia itu daripada rumahnya pergi kepada berziarah itu perjalanan yang baik. Ini luar biasa, sebab malaikat mengiktiraf. Malaikat mengiktiraf. Atau malaikat menambahkan puji-pujiannya kepada orang yang berziarah tu. Kan luar biasa. Kita dipuji oleh manusia yang kekurangan saja, itu dah seronok kan. Orang yang puji kita tu, dia memandang dengan baik sangka kan. Orang yang manusia kalau puji kita, dia puji kita dengan baik sangka. Maksudnya kita taklah seperti yang dia gambarkan. Kita ada kelemahan, ada kekurangan. Dalam kekurangan kelemahan kita, orang itu melihat kita ni seorang yang berkelebihan. Kawan-kawan kita tu tengok kita ni, hebatlah kamu. Dia tak nampak kelemahan kita tu. Kalau dia nampak kelemahan kita, mungkin dia tak puji kita pun. Tapi dia dalam keadaan dia tak nampak, dia puji kita tu. Maksudnya dia puji dengan apa? Dengan baik sangka. Ketika kita dengar pujian baik sangka, pujian orang atas baik sangka, itu pun dah menggembirakan kita. Kalau hati kita, kalau lah dia tahu siapa aku, mesti dia tak puji aku ya, kan? Sebab dia tak tahulah tu siapa aku ni, sebab tu dia puji aku. Dalam keadaan itu pun kita tahu pujian itu tidaklah menepati karakter diri kita ni. Itu pun dah buat kita gembira, kan? Walaupun pujian ni sebenarnya bukan untuk aku, tapi seronok juga kalau dengar, kan? Itu pun dah buat kita gembira. Bagaimana kalau pujian daripada malaikat yang sempurna, yang memandang memang dengan pandangan yang hakikat Allah Ta'ala bagi. Mereka memandang kebaikan tu memang kalau malaikat memandang kebaikan, memang itu kebaikan. Subhanallah. Luar biasa. Jadi malaikat sedang mengiktiraf atau sedang memuji-muji orang yang melakukan ziarah. Ini kan bukan pujian bodek itu kan. Kalau manusia puji, mungkin pujinya bodek, puji bodek, puji membodek kan. Tapi malaikat bukan bodek kita, tak ada kepentingan pun dia nak bodek kita kan. Jadi kalau dia memuji, itu tentu pujiannya pujian yang tulus. Jadi ketika malaikat puji, bagus orang yang berziarah ni. Itu luar biasa. Kemudian malaikat kata apa? Dan sesungguhnya engkau wahai orang yang berziarah telah menciptakan satu tempat untuk dirimu di dalam syurga. Jadi maksudnya apa? Nabi sedang bagi tahu orang yang berziarah itu adalah daripada kalangan calon ahli syurga. Ziarah, jangan tunggu orang ziarah kita ziarah orang. Kita dalam perjalanan menyediakan diri kita menuju ke akhirat, missionnya adalah macam mana nak dapat satu slot dalam syurga. Kan? Orang sebab terlalu mahal syurga tu, dan kriterianya terlalu tinggi. Jadi sekurang-kurangnya kita kena usahakan satu pintu untuk diri kita untuk masuk. Tapi kita tak tahu pintu mana yang boleh kita masuk, jadi kita usaha untuk buat semua, betul. Kita usaha untuk buat semua. Kita tak pasti Allah Ta'ala terima solat kita ke tidak, puasa kita ke tidak, sedekah kita ke tidak, baca Quran kita ke tidak. Tak pasti mana satu Allah Ta'ala terima. Jadi kita lakukan semua. Jadi ada salah satu jalan untuk masuk syurga adalah dengan ziarah. Lakukanlah. Kita jangan sempitkan diri kita dengan satu ibadah saja kan. Sebab kalau kita sempitkan diri kita satu ibadah tu, potensi diterima itu kita tak tahu. Jadi kita lakukan semua.
Bahkan orang yang kalau dia kekal saja satu keadaan diri dia, dia boleh jatuh kepada riak. Riak akan menghapuskan pahala ibadah. Jadi kita buat semua. Bahkan Allah Ta'ala, sebagai ulama sebut, kenapa Allah Ta'ala sediakan banyak sangat ibadah, berbagai jenis ibadah yang melayakkan orang masuk syurga. Tujuannya adalah kalau kita bosan buat satu ibadah, kita buat ibadah lain. Macam tu. Kalau kita tak sanggup buat satu ibadah, kita buat ibadah lain. Maksudnya, cubalah buat semua dulu. Jangan buat satu kemudian rehat. Dah solat dah 20 rakaat satu hari, rasa nak rehat lah. Janganlah begitu kan. Sebab ulama ajar kita, mentalitinya kita tak tahu daripada amal mana kita dimasukkan ke dalam syurga. Jadi yang mana jadi asbab masuk syurga. Jadi buat semua dan janganlah banyak berehat. Berehat maksudnya tak nak beramal lah. Boleh. Kemudian disebut kat sini oleh Syekh Fahmi, Syekh kata, sakit itu merupakan takdir Allah Ta'ala yang menimpa sesiapa saja yang dikehendakinya. Tidak ada orang yang meminta untuk mendapat penyakit, tapi bila penyakit itu menimpa kita, maka hendaklah kita bersabar menerima takdir Allah Ta'ala. Ulama sebut, orang yang besar ganjarannya adalah orang yang banyak sabarnya. Lagi banyak sabarnya, lagi besar ganjarannya. Tengoklah para Nabi dalam kedudukan yang tinggi di sisi Allah, diuji dengan ujian yang luar biasa, tak berhenti diuji. Kenapa tak berhenti diuji? Kerana mereka dikurniakan dengan ganjaran sabar yang besar. Jadi para Nabi tu sabar, luar biasa kesabaran dia. Jadi ganjaran sabarnya pun luar biasa. Jadi orang yang bagus, orang yang tinggi kedudukannya di sisi Allah adalah orang yang mendapat kedudukan yang tinggi di sisi Allah adalah orang yang ganjaran sabarnya besar di sisi Allah. Orang yang ganjarannya besar di sisi Allah adalah orang yang menerima ujian yang banyak daripada Allah. Jadi ujian itu adalah untuk dapat pahala sabar. Kita jangan suka kalau langsung tak ada ujian. Kita tak nak ditimpa dengan banyak ujian. Sebab banyak ujian tu tak sanggup nak tempuh kan. Tapi kalau kita ditimpa dengan ujian, kita jangan berungut. Sebab daripada ujian itu ada pahala sabar. Jadi pahala sabar itu di sisi Allah itu besar. Tidak ada batas. Tidak ada batas. Puasa ibadah yang tak ada batas pahalanya. Sabar juga adalah ibadah yang tidak ada batas pahalanya. Jadi banyakkan sabar. Banyak sabar maksudnya apa? Kalau ditimpa ujian, banyakkan sabar. Boleh. Jadi antara bentuk Allah Ta'ala menguji kita untuk diberi pahala sabar adalah dengan diberi sakit. Jadi kalau diuji dengan sakit, maka sebenarnya itu sedang dikurniakan pahala sabar. Jadi sabarlah. Kita tak nak sakit. Tapi kalaulah ditimpa sakit. Jangan merungut. Sabar. Kerana Allah Ta'ala sedang bagi kita anugerah pahala. Kadang ada ungkapan ulama, orang yang Allah Ta'ala sayang dia, ketika hidupnya mungkin banyak melakukan kesalahan, kemudian bila sampai satu tempoh yang kesalahannya itu tidak ditaubati, tapi Allah Ta'ala sayang dia. Jadi sebelum dia mati, Allah Ta'ala bagi dia sakit untuk dicuci dosanya tu dengan sakit tadi. Yang mana sakit itu menyebabkan dia sabar, jadi matinya dalam keadaan baik. Sebab tu ada ulama sebut antara bentuk mati yang baik adalah mati yang didahului dengan sakit. Kerana orang yang sakit itu diampunkan dosa. Subhanallah. Kita jangan buat tohmahan, orang sakit mati ni maksudnya orang tu banyak dosa lah tu. Iyalah, kalau banyak dosa pun dah diampunkan. Kemudian, dan juga hendaklah kita berusaha untuk mendapatkan rawatan yang baik supaya kita sembuh daripada penyakit itu. Jadi Syekh ajar kat kita, kalau sakit, carilah rawatan. Kita sabar menempuh penyakit, dan dalam masa yang sama kita carilah rawatan. Sebab kita mengambil asbab itu juga perintah Allah. Jadi orang yang mengambil asbab itu adalah orang yang sedang melaksanakan perintah Allah. Di situ juga pahala.
Saya nak duduk je, biar je lah apa orang tak nak. Tak. Nabi sendiri ajar kita cari ubat kan. Jumpa doktor, jumpa orang yang boleh merawat penyakit. Maksudnya ambil asbab tu perintah daripada Allah, ibadah. Jadi orang yang kalau makan Panadol, dia bukan makan untuk buang penyakit. Dia makan itu ibadah, mengambil asbab, merawat penyakit. Sebab Panadol tak mampu buang penyakit kan. Sakit kepala kita tu Panadol tak mampu hilangkan. Yang hilangkan sakit kepala kita tu adalah Allah Ta'ala. Tapi kita makan Panadol tu sebab kita mencontohi perbuatan Rasulullah yang melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah. Kan ambil asbab. Kan. Jadi ketika kita ambil asbab, kita makan ubat atau kita bekerja cari duit, itu tujuannya untuk ibadah, niat kan kerana ibadah. Niat kerana ibadah. Bila kita niat kerana ibadah, maksudnya daripada senang kita pun ada pahala, daripada susah kita pun ada pahala. Ketika susah kita ingat Allah, ketika senang pun kita ingat Allah. Orang kalau sakit tak sabar-sabar nak sihat sebab dia nak buat perkara yang dia buat sebelum dia sakit dulu, iaitu lalai. Orang bila lalai kan Allah Ta'ala bagi sakit, lalu dia ingat Allah. Bila dia ingat Allah, dia nak cepat-cepat sihat. Nak cepat-cepat sihat supaya dia boleh buat perkara yang yang pernah dia buat sebelum sakit kan. Boleh makan banyak, boleh jalan jauh-jauh, boleh enjoy lah. Jadi ketika dia nak cepat sihat tu, untuk dia buat perkara-perkara yang dia lalaikan tu. Kenapa jadi macam tu? Kenapa ketika sihat lalai? Kerana ketika dia nak sihat untuk lalai, bukan dia nak sihat untuk ibadah. Jadi ketika cara merawatnya adalah macam mana kita nak jamin diri kita ketika kita sakit ingat Allah. Ketika kita sihat pun kita nak ingat Allah. Jadi bila kita sakit ingat Allah, ketika kita nak sihat, kita niatkan kalau kita sihat tujuannya untuk ibadah. Barulah ketika sihat kita beribadah. Kalau tak lalai lah. Ketika lalai. Dah sihat, sakit ingat Allah, dah sihat lupa Allah. Sebab masa nak sihat tu lupa. Tujuan sihat tu untuk ibadah. Manakala pesakit yang biasanya terbaring di atas katil, baik di rumah dan di hospital, dia sudah tidak mampu bergerak bebas kerana kesana kemari, dan maka ketika itulah dia teringat akan kaum kerabatnya dan kawan-kawannya serta kenalannya. Nah, kalau mereka datang menziarahinya, maka dia akan merasakan bahawa dirinya masih lagi diingati, dihormati dan diberikan simpati. Maka yang demikian itu akan mengurangkan bebanan perasaannya dan selanjutnya akan mengurangkan rasa sakit yang sedang dialaminya. Ini Syekh cerita tentang realiti. Orang kalau sakit, dia terperuk kat rumah. Bila terperuk kat rumah, orang tak datang ziarah, dia ada rasa perasaan dia secara emosinya, saya ni orang tak suka ke? Jadi sebagai tujuan menghilangkan perasaan itu, dah lah sakit badan, sakit mental pula kan. Orang tak suka saya, orang tak senang dengan dia, timbul kan. Bila orang sakit ni kan suka fikir bukan-bukan. Jadi caranya adalah kita mudahkan mereka, kita tenangkan hati mereka dengan datang ziarah. Jadi Syekh sebut sini dapat mengurangkan bebanan perasaan dan mengurangkan rasa sakit yang sedang dialaminya. Subhanallah. Jadi Nabi bagi cerita tentang ganjaran ziarah ni terhadap orang sakit ni, selain kita menyenangkan kesakitan mereka, kita menyenangkan emosi mereka tu, kedua-duanya tu pahala besar buat kita. Ziarah tu bukan perlu lama pun kan. Tempohnya dalam beberapa detik saja, datang, tengok, bagi makan. Itu baliklah kan, tanya khabar sekejap balik. Tu ziarah kan, kalau ziarah orang sakit. Jadi kenapa ziarah tu? Sekadar bagi sokongan emosi saja. Ziarah tu tujuan bagi sokongan emosi. Rupa-rupanya bila kita menyenangkan orang yang sedang berduka, pahalanya besar. Itu cerita dia. Kan Nabi ada sebut memasukkan kegembiraan dalam hati orang mukmin tu daripada akhlak mulia. Jadi akhlak mulia, kalau disebut akhlak mulia, besarlah ganjarannya di sisi Allah. Jadi siapa orang yang sedang, apatah lagi kalau orang tu dalam keadaan duka kan. Orang tu duduk senyap-senyap saja, kita gembirakan dia, itu ganjarannya besar. Kalau dia sedang berduka, kita pujuk dia bagi gembira, itu lagi besar pahala dia.
Jadi ziarahlah orang sakit. Tapi sekarang musim Covid, takut nak ziarah orang. Takut nak ziarah orang, nanti kan berjangkit pula kan. Tu. Pandai-pandailah, jagalah SOP kan. Kalau tak dapat ziarah tubuh pun, tak ziarah berziarah berdepan pun, tanyalah khabar kan. Tanya khabar bagaimana, macam mana keadaan. Ini datang pun tidak, tanya khabar pun tidak. Nanti bila kita sakit, kita tertanya-tanya kenapa orang tak ziarah saya. Rupanya bila orang sakit, kita tak pernah ziarah dia. Kan kita ada rasa mental tu kan, sakit apa, tekanan emosi tu kita rasa kan. Rupa-rupanya ini perasaan kalau kita tak ziarah orang. Ini ialah, saya pernah baca satu ungkapan, Allah Ta'ala bagi kita rasa kecewa supaya kita faham makna kecewa. Bila kita faham makna kecewa, kita tak akan kecewakan orang lain. Sebab kita tahu betapa sakitnya rasa kecewa tersebut kan. Samalah kalau dalam keadaan, kadang-kadang kita tak faham perbuatan buruk kita kepada orang, itu bagaimana rasanya. Jadi Allah Ta'ala bagi kita rasa perasaan tersebut dalam kehidupan supaya kita tak buat lagi. Subhanallah. Tapi Nabi dah tunjukkan lah, kalau ada orang sakit, ziarahlah yang semampunya. Kalau tak sakit pun ziarahlah. Ziarah apa? Ziarah kerana agama, ukhuwah Islamiyah, silaturahim. Ziarahlah. Kan? Kalau tak ziarah pun tanyalah khabar. Sekarang lagi senang, ada apa tu? Ada boleh WhatsApp punya video call kan. Boleh, lagi senang. 5 minit sudah, 1 minit, 2 minit tanya khabar macam tu. Ukhuwah. Kemudian tetapi seandainya tidak ada keluarga dan kawan-kawan yang datang menziarahinya, maka dia akan merasakan bahawa dirinya seakan-akan dicampak dalam satu tempat buangan. Tidak ada simpati dan tidak ada kesetiaan daripada mereka. Jadi orang Islam ni dia tak boleh rasa, dia tak boleh ada perasaan begitu kepada saudara dia. Jadi kita tutuplah pintu tersebut. Kita ada kawan baik, kita ada saudara mara, kita ada ahli keluarga, kita ada hubungan antara guru dengan murid, ada hubungan antara, kita jangan jadikan hubungan kita ni bisnes kan. Kita kawan dengan orang sebab nak sesuatu daripada dia. Setelah kita dapat sesuatu daripada dia, kita pun babai dia. Itu hubungan yang buruk, hubungan yang tak bagus lah. Sebab hubungan kita kepada manusia ni, kalau kita jaga elok, kebaikannya sampai akhirat kita dapat. Kalau kita tak jaga elok, maka nanti kita kerugian nanti di akhirat. Di akhirat tu kan orang saling memberi saksi antara satu sama lain. Akhirat kan, saling memberi penyaksian. Saya kenal dia, saya tahu siapa dia. Tapi kita tak nak penyaksian yang buruk kat atas diri kita. Saya kenal dia, dia tu orang buruk. Saya kenal dia, dia lah yang putuskan silaturahim. Saya kenal dia, dia lah yang ambil harta saya. Saya kenal dia, dia jiran saya, dia lah ambil hak tanah saya. Kita tak nak persaksian yang buruk, kita nak persaksian yang baik di hari akhirat. Sebab tu ada ungkapan, ulama kata manusia adalah mata-mata Allah. Dalam apa, tanda tu, tanda kutip, tanda apa dia punya tu, dalam kurungan lah, dalam kurungan. Manusia ni adalah mata-mata Allah. Maksudnya manusia adalah saksi antara satu sama lain di hari akhirat. Maksudnya kalau kita buat yang buruk, sentiasa ada orang yang akan menceritakan keadaan buruk kita di akhirat. Jangan. Sebab tu jaga hubungan sesama kita di dunia, kerana ia akan bagi kesan yang baik di akhirat, atau dia akan bagi kesan yang buruk di akhirat. Kita ingat duduk di satu kawasan kejiranan, kita buat buruk, kita tak keluar rumah, kita tak jumpa dia. Tak, bukan sekadar tutup pintu, nanti Allah Ta'ala akan buka di akhirat, nanti selesaikan. Kita buat hal dengan orang yang kita tak kenal di tepi jalan tu, kita jangan ingat itu saja pertemuan kita dengan dia. Tak, pertemuan kita dengan mereka tu akan datang semula di akhirat. Tak ada orang yang buat sesuatu yang buruk kepada orang lain itu terlepas di akhirat. Tak ada. Semuanya akan diselesaikan semula di akhirat. Jadi kita tak nak datang ke dunia akhirat dalam keadaan bawa musuh banyak. Kan? Bawa musuh. Bukan bawa kawan, bawa musuh. Apa yang menyebabkan kita rasa selamat kalau kita bawa musuh banyak di akhirat? Allah Ta'ala Maha Adil, di akhirat akan selesaikan semua kes. Kan?
Jadi kita usahakan mati dalam keadaan banyak saksi baik. InsyaAllah baca kehidupan Syekh Fahmi Zamzam tu kat Facebook 2-3 hari ni orang share kan. Tak buat musuh dengan orang. Bila tak buat musuh dengan orang, matinya dikenang-kenang kan. Disebut kebaikannya demi kebaikannya demi kebaikan. Maksudnya banyak sangat kebaikan. Subhanallah. Kita tak nak hidup dalam keadaan buat musuh banyak. Belum mati, belum di akhirat saja orang dah kutuk kita kan. Belum nanti di akhirat. Di dunia saja kita mati, orang cerita tentang buruk kita banyak yang saksi dia orang buruk. Macam mana kalau dekat akhirat? Kan? Na'udzubillah. Boleh. Okey, hadis ke-31. Hadis yang ke-31 daripada An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala, beliau baginda bersabda, man nafasa an mu'min kurbatan min kurabid dunya nafasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah wa man yassara ala mu'sirin yassarallahu alaihi fid dunya wal akhirah. Ni hadis ni penting ni, hafal ni. Kan? Riwayat Muslim. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, barang siapa yang melapangkan orang mukmin daripada satu kesusahan, daripada kesusahan dunia, nescaya Allah Ta'ala akan melapangkannya daripada kesusahan daripada kesusahan akhirat. Subhanallah, luar biasa. Nabi kata siapa yang bantu satu saja urusan orang mukmin daripada banyak kesusahan orang mukmin, ada satu urusan dia bantu, dan orang tu rasa senang dengan bantuan tersebut, jadi lapanglah, selesai masalah. Satu. Jadi apa orang yang bantu tu dapat? Orang yang bantu tu akan Allah Ta'ala lapangkan dia di hari akhirat daripada kesusahan akhirat. Dia tolong orang di dunia, kesannya Allah Ta'ala bantu dia di akhirat. Itu kan luar biasa. Kalau kita ni kadang-kadang tak rasa kelebihan akhirat itu besar, sebab kita tak tahu apa yang berlaku dekat akhirat. Kisah kedahsyatan hari akhirat tu tak tergambar dalam kepala kita. Jadi kita tak berapa kisah dengan kelapangan di hari akhirat. Senang akhirat tu kita tak berapa ambil berat. Puncanya sebab kita tak tahu betapa dahsyatnya akhirat tu. Kalau kita tahu betapa dahsyatnya hari akhirat, kita tak akan berhenti buat baik. Tak akan berhenti buat baik dan sentiasa mengharapkan untuk buat baik. Akhirat tu, kalau cerita tentang kedahsyatannya, tak ada yang senang. Kan? Orang bangun daripada kubur saja dah macam-macam hal lah. Tak payahlah bangun daripada kubur, mati saja dah macam-macam hal. Kan? Mati, kalau tak sempat taubat, dia tinggal solat. Ada satu kesalahan tu saya ada baca, orang yang tak solat, tak taubat, tak qada solat dia, dan tak rasa bersalah, dia tinggal solat, lalu dia matilah. Belum masuk kubur, malaikat dah hukum dia. Saya ada terbaca lah tu riwayatnya. Dah dilibas dah tu, mukanya tu jadi hitam. Macam ni hitam tu, hitam fizikal, betul-betul mati tu muka jadi hitam ke, ataupun hitam secara maknawi ke, saya tak pasti. Tapi malaikat sudah melibas-libas wajahnya sebab tak solat, dan tak rasa bersalah pula tinggal solat tu. Auzubillah. Jadi bila mati, belum masuk kubur dah dihukum malaikat. Kalau dah mati, lagi dihukum malaikat, tak berhenti. Di akhirat lagi. Jadi orang yang bangun di hari akhirat, di padang mahsyar tu, bila dia memikirkan kesalahan demi kesalahan, berpeluh sampai tenggelam di dalam peluhnya sendiri kan. Apa isyaratnya tu? Takutlah. Matahari duduk di atas kepala, katanya kepanasan matahari tu macam matahari duduk atas kepala, panas. Maksudnya dahsyat je. Ada orang tu tak sempat pun Allah Ta'ala panggil saja, menyebutkan kesalahan demi kesalahan. Takutkan Allah sampai gugur daging muka dia tu. Macam mana tu, tak terbayangkan dahsyatnya tu. Dahsyatnya hari di padang mahsyar tu, sampai mak membuat tuduhan ke atas anak dia.
Saya dulu ni yang jahat-jahat, yang saya nak apa, tak tutup aurat, saya tak laksanakan perintah Allah ni, ini sebab kesalahan daripada anak saya, yang mustahil dia cakap macam tu dekat dunia. Kan anak dia buruk-buruk macam mana pun dia takkan salahkan anak dia. Dia kalau dia tak elok pun dia takkan salahkan anak dia, tapi di akhirat dia sanggup kata saya jahat sebab anak saya. Maksudnya apa tu? Dahsyatlah, takutlah tu. Baca lagi tentang kisah-kisah apa hukuman-hukuman azab dalam neraka, dahsyat. Jadi akhirat tu cerita tentang kedahsyatan-kedahsyatannya tu tak tergambarlah. Kan orang kena api tangan saja tu dah aduh sakit kan. Kena goreng makan apa? Makanan yang kita goreng tu terkena minyak yang panas tu pun setitik dua pun kita dah takut dah sakit. Macam mana kalau dia dibakar dalam api hidup-hidup? Jadi akhirat tu cara nak selamatnya adalah dengan dielakkan daripada terkena yang dahsyat-dahsyat tu. Jadi kalau kita tahu betapa dahsyatnya akhirat, kita tak akan berhenti cari macam mana nak selamatkan diri kita tu daripada kedahsyatan tu. Sebab tu bila Nabi bagi tahu satu jalan keselamatan, itu bukannya untuk kita baca dan kita kata oh begitu. Bukan. Kita kena baca tu, kita kena ada azam. Saya takkan berhenti buat baik ni. Sebab inilah yang selamatkan saya. Macam orang takut tak makan lah. Macam mana pun kena kerja, tak boleh cuti kan. Semua orang cuti, dia tak cuti-cuti kan. Niaga, mesti niaga juga. Sebab apa? Takut esok tak makan. Takut esok tak makan tu sebab pengalaman lah. Ada pengalaman lapar tu menyebabkan tak boleh ni kalau lapar ni. Bahaya ni kan. Boleh mati. Jadi kita kena makan untuk kena kerja, dapat duit, makan untuk hidup. Dia sampai ada, jangan miskin. Nanti tak dapat makan. Tak dapat makan nanti mati. Sampai tahap macam tu kan takut kan kalau tak ada duit. Akhirat tu kalau tak ada pahala. Jadi kita sangatlah menghargai. Kalau orang yang nak takut miskin tu sangat menghargai. Ada projek tak? Ada jalan tak nak jadi kaya? Apa ilmu yang menyebabkan dia kaya, dia akan kutip supaya dia kaya. Supaya dia selamat lah. Ini akhirat. Dia akan kutip semua jenis keselamatan di akhirat. Sebab takutnya nak tempuh dahsyatnya akhirat tersebut. Dahsyat akhirat ni. Kita tak pernah baca secara serius tentang azab-azab di akhirat tu. Jadi kita akan rasa, sebab kesannya apa kita rasa biasa je. Allah kan Maha Pengampun. Jadi hadis-hadis yang macam ni kita tangguh-tangguh. Jangan merisikokan keselamatan akhirat kita. Kita kalau tak masuk syurga tapi selamat daripada neraka, itu dah cukup dah. Kalau dapat syurga bonus lah. Jadi akhirat tu antara dua saja, masuk syurga ataupun masuk neraka, na'udzubillah. Allah Ta'ala maha rahmat. Siapa yang diselamatkan daripada neraka terus masuk syurga. Tapi ada ulama kata kalau tak masuk syurga pun yang penting selamat daripada neraka. Kalau masuk syurga tapi kena tempuh neraka, itu menderita. Masya Allah. Masya Allah. Jadi biar mati dalam keadaan masuk syurga tanpa hisab. Kalau selamatlah daripada neraka. Masuk syurga janganlah transit neraka dulu. Biar masuk syurga tanpa hisab. Jadi macam mana nak masuk syurga ni? Inilah jalan dia. Buatlah kebaikan dengan niat diberi keselamatan di akhirat. Kita jangan cepat sangat nakkan dibalas kebaikan dengan kebaikan di dunia. Kalau kita dapat kebaikan yang telah dibalas di dunia, kita takut nanti tidak ada bahagian untuk kita di akhirat. Faham ke? Saya dah bagi awak, dah tolong awak tolonglah saya balik. Kita jangan buat perniagaan begitu. Kalau kita dapat boleh. Kalau kita yakin dah banyak dah kebaikan yang kita buat. Tapi kalau kebaikan kita masih sedikit, kita jangan risikokan semua nak kita dibalas di dunia. Saya nak Abdul Rahman bin Auf, beliau kan kaya kan. Abdul Rahman bin Auf ni kaya, radhiyallahu anhu. Jadi kayanya beliau tidak menyebabkan beliau bersenang-lenang dengan kekayaan. Harta yang beliau ada semua diinfakkan kepada agama kan. Zaman Rasulullah hidup, beliau suka kerja, diberi izin oleh Rasulullah untuk bekerja, dan memang kaya raya daripada apa yang beliau usahakan. Sampai ada riwayat kata kadang beliau datang majlis Nabi SAW tu lewat, kadang beliau tak datang.
sebab kerja kan. Tapi harta beliau yang beliau dapat banyak tu tidak beliau laburkan untuk kesenangan diri beliau. Abdul Rahman tak pernah guna harta dia untuk kesenangan diri dia. Belum ada dalam sirah, dalam sejarah saya baca Abdul Rahman ada istana dia sendiri. Dari kekayaan dia, Abdul Rahman ada kekayaan dia sendiri. Tak, dia hidup biasa macam orang lain juga. Tak ada Abdul Rahman tu bin Auf tu kekayaannya tu untuk dirinya, tak ada, diberi pada agama. Bahkan satu riwayat tu lepas wafat Nabi SAW, Abdul Rahman bin Auf, orang hidang makan yang mewah-mewah, Abdul Rahman bin Auf tanya, ni apa ni? Ialah makanan mewah lah untuk kamu lah, kamu. Jadi Abdul Rahman bin Auf kata apa? Saya masa Rasulullah hidup pun saya tak usik makanan sebegini. Apa yang buat kamu sangka setelah wafatnya Rasulullah saya akan ambil makanan begini? Saya tak nak sesuatu yang didahulukan di dunia. Kesenangan yang didahulukan untuk saya di dunia itu akan menyebabkan saya tak dapat kesenangan itu di akhirat. Takut kalau senang di dunia, Allah Ta'ala dah tak peruntukkan senang di akhirat. Sebab orang kafir saja Allah Ta'ala janji begitu kan. Bagi semua kesenangan di dunia, apa saja doa orang kafir yang tak kabul, semua dapat. Tapi akhirat tak ada bahagian. Jadi Abdul Rahman ni ada mentaliti takut, terkesan senang dunia, tidak senang. Jadi beliau mengamalkan kehidupan yang biasa saja di dunia. Kaya, tapi tak mewah. Tidak mewah. Sebab apa? Mentalitinya mentaliti akhirat kan. Jadi maksudnya apa? Kita buat kebaikan, kita boleh minta pulangan kebaikan dunia, boleh. Itu memang lumrah hidup di dunia lah. Tapi jangan semua kebaikan yang kita buat itu untuk dunia. Bahayalah. Kalau kita semua minta dibalas, apa yang tinggal untuk kita nanti di akhirat? Semua dah dibayar sekarang kan. Setengah orang bagi hutang pada orang lain kan. Kamu nanti bayar bila-bila pun tak apa, lewat-lewat pun tak apa. Kenapa bagi bayar lewat-lewat? Sebab nanti kalau semua orang bayar awal, nanti saya habiskan duit saya pula. Jadi biar ada, kamu ni saya nampak orang yang bayar hutang, tapi tak apa-apa bayar lewat-lewat, supaya nanti bila tak ada duit boleh minta. Ada setengah orang fikir macam tu kan. Subhanallah. Jadi fikir tentang keselamatan akhirat. Jangan cari musuh dengan orang, dan jangan nak segerakan kebaikan yang kita dapat di dunia kan. Jadi bantu orang lain. Sebab tu ada setengah para masyayikh kita, kalau dia sebut, kalau kita duduk tiba-tiba senang, kita duduk senang. Tiba-tiba ada orang susah datang kepada kita. Itu maksudnya Allah Ta'ala sedang buka jalan untuk kita selamat di akhirat, dapat jalan kebaikan di akhirat. Dan itu menunjukkan kita mampu untuk tolong. Sebab Allah Ta'ala yang hantar orang susah tu pada kita. Kita tak cari orang susah kan. Tiba-tiba orang susah datang pada kita. Kalau bukan dilorongkan oleh Allah, itu datang dari mana? Takkan tiba-tiba dia datang sendiri, tak ada kaitan dengan Tuhan. Mustahil kehidupan ni kebetulan. Tentulah Allah Ta'ala yang telah melorongkan dia kepada kita. Kalau Allah Ta'ala lorongkan dia kepada kita, itu bukan sebab Allah Ta'ala nak susahkan kita, tapi Allah Ta'ala nak buka jalan untuk kita dapat kebaikan di akhirat. Itu maksudnya kita mampu untuk tolong dia kan. Kalau kita tak mampu tolong dia secara langsung, kita boleh tolong dia secara tidak langsung. Boleh pinjam duit, alamak saya tak ada duit, tapi saya boleh tolong carikan orang yang boleh bagi kamu duit. Kan kita tak mampu bagi duit, kita carikan orang tu, orang lain. Kita lorongkan dia pula kepada orang lain. Boleh. Tapi ketika kita bantu orang susah, itu tujuannya untuk akhirat. Untuk akhirat. Hatta guru pun mengajar murid, itu bukan untuk dipuji oleh murid, tapi untuk dapat kebaikan di akhirat. Kita letak jasa pada manusia bukan untuk dipuji, tapi untuk Allah Ta'ala balas di akhirat. Kalau kita ada mentaliti akhirat begitu, kita takkan kecewa dengan orang yang kita tolong tak ucap terima kasih. Saya dah tolong dia, dah lah tak balas kebaikan saya, terima kasih pun tak. Ada orang tu terlalu kedekut, tolong orang sampai terima kasih pun dia tagih. Kedekut lah tu kan. Kita tak perlu tagih terima kasih, sebab kita tahu kita tak pernah rugi kalau tolong orang. Kalau orang tu pun tak mampu bayar kebaikan kita, bukan makna kebaikan kita tu sia-sia, sebab kita ada Tuhan yang bagi, yang bakal balas kebaikan untuk kita tu di akhirat. Jadi jangan cepat kecewa dengan manusia. Kita tolong orang sebab Allah Ta'ala buka jalan.
Kita ni kena ada, Nabi ajar setiap hari bangun pagi tu ada azam untuk bantu orang ramai kan. Allah Ta'ala panjangkan umur, saya akan gunakan umur ni untuk bantu orang ramai. Kenapa nak bantu orang ramai tu? Kita nak cipta jasa ke? Bukan kita nak cipta jasa, tapi kita nak cipta tempat-tempat keselamatan untuk kita di akhirat kan. Macam tadilah ziarah dapat satu tempat dalam syurga. Buang satu ranting di jalanan tu, yang halang jalanan tu, dapat pahala di syurga. Ni tolong orang di dunia ni dapat keselamatan di akhirat. Jangan nak cepat-cepat dibayar kan. Jangan ada mentaliti pekerja. Mentaliti pekerja ni buat satu kerja nak bayar. Ya, kalau kita bekerja okey. Tapi kalau kita buat kebaikan, itu mentalitinya mentaliti bukan pekerja lagi kan. Mentaliti ahli khidmat. Berkhidmat tak dapat balasan pun tak apa. Di dunia ni Allah Ta'ala akan balas semua di akhirat. Kita jangan risaulah, semua kebaikan kita akan dibayar oleh Allah. Kalau tak dibayar oleh manusia yang kita buat kebaikan pada diri itu, tetap akan dibayar oleh Allah. Tetap akan dibayar. Allah Ta'ala mana mungkin janji kan. Ni Nabi pun tak mungkin janji, Allah Ta'ala lagi mustahil mungkin janji. Boleh. Kemudian Nabi sebut, man yassara, barang siapa memudahkan orang yang sedang dalam kesusahan, maka Allah Ta'ala akan memudahkan ke atasnya daripada kesusahan di dunia dan akhirat. Nabi tegaskan lagi sekali. Tadi siapa yang lapangkan orang mukmin, maka Allah Ta'ala akan lapangkan dia di akhirat. Kalau kita lapangkan orang mukmin, kita akan dilapangkan di akhirat. Itu gembira dah buat kita. Ini Nabi bagi lafaz umum pula. Siapa yang bantu orang dalam kesusahan. Bantu orang dalam kesusahan. Ada setengah ulama syarahnya, orang dalam kesusahan ni sama ada orang Islam atau bukan Islam. Ataupun mu'sirin. Mu'sirin ni sama ada manusia ataupun bukan manusia. Mu'sirin yang dalam kesusahan. Sesuatu yang dalam kesusahan. Apa bahagian dia dapat? Maka Allah Ta'ala akan memudahkan bagi dia di dunia dan akhirat. Kita bantu orang susah, kita bantu haiwan yang dalam keadaan susah, kita bantu orang non-Muslim dalam keadaan susah, Allah Ta'ala mudahkan urusan kita di akhirat. Jadi sebenarnya memang tak rugi bantu orang. Jangan berkira lah kan. Kita kadang-kadang kita berkira sebab kita rasa harta kita adalah milik kita. Harta kita, kalau kita ada mentaliti harta kita adalah dipinjam oleh Allah, kita boleh bagi orang sebab kita pun dapat daripada Allah. Tapi kalau kita kata harta kita adalah kita punya, itu susahlah kita nak bagi pada orang. Itu memang kena latih lah, perlu dilatih. Sebab tu sedekah tu dia jangan terikut trend zaman ni, orang bagi sedekah sebab nak kaya kan. Sedekah tu untuk kikis rasa cinta kepada harta. Orang yang tak cinta hartanya, Allah Ta'ala akan tambah lagi harta dia. Mujarab tu. Orang yang tak cinta harta dia, maksudnya dia tak sayang harta dia untuk buat kebaikan. Dia ada satu harta, dia ada harta, dan hartanya tu kalau nak buat kebaikan dia tak ragu-ragu. Dia buat saja kebaikan dengan harta ni. Itu orang yang Allah Ta'ala akan gandakan hartanya. Itu mujarab. Kalau dia ada harta dia untuk kebaikan dia ragu-ragu, untuk kejahatan, untuk kelalaian, untuk nafsu, dia mudah pula. Itu bahaya kan? Jangan. Keterangan Syekh Fahmi bagi tahu rahimahullah taala, hidup di dunia penuh dengan cabaran. Satu persatu datang menghadapi kita. Kita selesai satu masalah, timbul pula masalah yang lain. Ada yang besar, ada masalah yang kecil. Ada yang masalah yang mampu kita hadapi, dan ada yang kita perlu bantuan orang lain. Maka bila takdir datang menimpa kita dan masalah demi masalah masih bertumpuk di hadapan kita, ketika itulah kita menjadi panik dan susah. Ini perasaan orang yang dalam kesusahan. Syekh sedang bentang pada kita ni, macam mana perasaan orang susah. Jadi orang susah ni kadang cepat panik kan. Dia cepat ada gundah. Maka kita sangat harapkan bantuan daripada orang lain. Maka barang siapa yang melapangkan masalah yang dihadapi oleh seorang Muslim, maka Allah Ta'ala akan balasnya dengan balasan yang lebih baik daripadanya, iaitu melapangkannya daripada masalah nanti di hari akhirat. Syekh punya cara, kita faham dulu perasaan orang susah ni. Kan? Kita pun pernah susah, kita tentu faham perasaan orang susah. Jadi kita antara yang kita harapkan ketika kita bermasalah dan selesai masalah.
Jadi kita faham bila ada orang susah, sebenarnya dalam mentaliti ni tolonglah saya supaya selesai masalah. Jadi kalau kita mampu bantu, kita bantu. Apa kebaikan kita dapat? Kesenangan di hari akhirat. Secara khusus orang yang mudahkan ke atas orang berhutang. Contohnya saya bawa contoh orang berhutang. Orang yang memudahkan ke atas orang berhutang. Jadi orang datang minta hutang pada kita pun bagi. Jadi macam mana kita nak bantu orang berhutang ni setelah kita bagi duit? Kita nak buat kebaikan yang kedua pula. Kebaikan pertama kita pinjamkan dia duit. Ada boleh buat kebaikan lagi? Ada boleh. Kebaikan yang kedua apa pula setelah bagi duit? Yang ni kita panjangkan tempoh bayarannya. Yang belum dia bayar, mampu bayar pada tempohnya. Kamu lepas sebulan bayarlah. Dalam sebulan kita datang kat dia. Tak boleh bayar. Kita panjangkan tempoh dia. Itu pun kebaikan kita yang kita lakukan untuk dia. Ini kebaikan yang Allah Ta'ala akan balas. Maka orang yang buat demikian akan mendapat ganjaran yang sangat besar di hari akhirat di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Boleh? Jadi cubalah bangun pagi tu setting apa yang boleh kita buat untuk bantu orang. Nabi dulu memang pusing satu Madinah cari orang susah. Nabi ni hidupnya memilih untuk susah dan setiap hari cuba bantu orang susah. Itu dahsyat Rasulullah. Kan? Kita mungkinlah tak naklah sampai tercari orang susah, tak mampu, jiwa kita kecil kan. Jadi walaupun kita tak mahu pusing satu bandar, satu kampung cari orang susah, kita tetap niat kalau ada orang susah saya tolong. Kan? Kita mungkin tak cari, tapi kalau ada orang yang susah datang cari kita tolong. Itu kena ada niat setiap hari. Tujuan kita tolong pun untuk selamat di hari akhirat. Jadi ubah mentaliti kerja ibadah kita tu semuanya untuk akhirat. Orang yang berniat untuk dapat ganjaran akhirat, bukan dia dapat akhirat je, Allah Ta'ala bagi dunia juga. Janganlah kata saya takutlah nanti niat akhirat, Allah Ta'ala bagi ke akhirat je, kat dunia tak ada bahagian, saya makin susah. Allah Ta'ala tak kedekut lah. Tak adalah kedekut kan. Akhirat tu lagi dunia ni lagi mudah Allah Ta'ala nak bagi daripada akhirat. Kan? Kalau yang susah pun Allah Ta'ala boleh bagi. Kalau susah tu susah dalam kepala kita lah. Kan? Yang akhirat tu yang macam-macam kedahsyatan pun Allah Ta'ala tak kedekut. Macam mana dunia ni lagilah mudahnya. Begitulah kiasannya. Boleh? Wallahu a'lam. Naqifuna walhamdulillah. InsyaAllah kita tangguh pada hadis ke-31. Minggu depan kalau panjang umur sambung ada hadis 32. InsyaAllah ada 40 hadis dan jadi baki 8 hadis lagi insyaAllah. Hari kita sekadar itu untuk hari ini. Kita doa untuk majlis kita esok dengan Syekh Rahimuddin berjalan lancar sehingga selesai insya-Allah. Pada tuan-tuan perempuan yang ingin menyumbang untuk program Syekh Rahim boleh salurkan kepada akaun Kubak Center ataupun hubungi Ustaz Fahmi. Kan? Wallahu alam. Terima kasih tuan-tuan perempuan semua yang sudah luangkan masa. Kita jumpa lagi insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.